Yang Berhormat Menteri dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab, masa 45 minit sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sadaqallahul azim. Dan jika sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah, nescaya akan aku limpahkan keberkatan dari pintu langit dan bumi. Pertua, saya bangun pertamanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan ahli yang berhormat yang tampil mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri memikul tugas hakiki, iaitu menjaga keamanan dan ketenteraman awam. Dan di bawahnya terdapat sejumlah agensi, dan dalam menjalankan peranan inilah ahli-ahli parlimen menyentuh tentang tanggungjawab agensi-agensi di bawah KDN yang memerlukan saya untuk tampil memberi penjelasan dan juga penggulungan. Strategi penggulungan saya ialah kecuali perkara yang dibangkitkan yang membabitkan pembangunan dan infrastruktur, yang bertanyakan tentang balai polis yang uzur, quarters yang uzur di kawasan masing-masing. Bilakah IPD baru nak dibuat di kawasan ahli yang berhormat? Yang itu saya mohon izin untuk memberikan jawapan secara bertulis sebelum sidang kita tamat. Manakala saya akan cuba menjawab mengikut topik perkara yang menyentuh tentang keselamatan dan ketenteraman awam, kewarganegaraan, keimigrasionan dan juga perkara-perkara yang menyentuh tentang hal yang terbaru yang berlaku yang membabitkan bidang tugas KDN. Pertama, saya ucap terima kasih rakan-rakan saya Jelutong, Bukit Gelugor, Indra Mahkota, Kepung yang membangkitkan tentang RUU Akta Tahanan Rumah. Yang pertama, KDN telah pun mendapat persetujuan di peringkat Jemaah Menteri secara dasarnya untuk KDN meminda atau mengadakan satu undang-undang baru, iaitu Akta Tahanan Rumah. Jadi segi dasar kita dah dapat kelulusan Jemaah Menteri. Seterusnya, KDN akan berbincang dengan Jabatan Peguam Negara untuk membangunkan matriks ataupun kerangka apakah maksud Akta Tahanan Rumah ini. Dan di sana nanti KDN akan mengadakan libat urus dengan Parliamentary Select Committee yang berkaitan hak asasi, keselamatan dan mana-mana Parliamentary Select Committee yang dianggotai rakan-rakan ahli yang berhormat dalam Dewan yang berminat untuk terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, KDN akan melakukan sesi libat urus dengan semua stakeholders yang berkepentingan. Baik, apa latar belakangnya? Tuan Pertua, latar belakangnya ialah penjara kita ni sedang mengalami kesesakan. Setakat semalam 6 hari bulan, terdapat seramai 87,229 prospek di dalam semua penjara. Baik, daripada 87,229 ini, ada dua kategori. Yang pertama, yang tinggal di dalam tembok penjara, berada dalam penjara. Yang kedua, yang Jabatan Penjara tempatkan dalam komuniti, iaitu pemulihan dalam komuniti. Baik. Pemulihan dalam komuniti bermaksud secara fizikalnya prospek ini tidak berada di dalam penjara. Mereka berada di luar. Bolehkah dari segi undang-undang kita melaksanakan ini? Jawapannya boleh. Di bawah Akta Penjara Seksyen 43, 45, 46, 47 ini membenarkan suatu peraturan dibuat. Kita dah ada peraturan penjara tahun 2000. Jadi kita keluarkan mereka ini melalui sistem parol. Kita keluarkan mereka melalui perintah kehadiran wajib. Kita keluarkan mereka melalui pelepasan banduan secara berlesen.
dengan mengeluarkan mereka daripada tembok penjara setelah mereka melalui tapisan jabatan penjara yang melayakkan mereka untuk kita keluarkan mengikut sistem yang saya sebut tadi. Maka pertama, mereka juga akan terlibat dengan majikan yang menyediakan peluang pekerjaan pada mereka. Mereka akan berada di luar, mereka cepat menyesuaikan diri. Baik. Bagi setiap 800 orang yang berada di luar melalui perintah kehadiran wajib, sistem parol, pembebasan banduan secara berlesen, bila tamat tempoh menjalani hukuman penjara, bagi setiap 800 yang bebas, yang mengulangi kesalahan dan masuk balik dalam penjara cuma satu. Ini kita panggil kadar residivism. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini adalah success story. Kerana itu, kita bercadang bahawa punca kesesakan yang ikut disumbangkan oleh, pertama, mereka yang berada dalam penjara yang belum disabit. Mereka ini namanya tahanan reman. Apabila mereka dibawa ke mahkamah untuk dituduh, pending trial date, mahkamah akan kata mereka hendaklah ditahan reman. Baik. Hari ini, hari ini terdapat seramai 28,000 orang yang berstatus reman dalam penjara. Baik. Penjara kita muatannya 74,000 aja. Kalau dah 28,000 adalah yang reman, maka inilah sasaran kami. Kalau akta tahanan rumah ini boleh dibuat, hasrat kami, ini tertakluk nanti kita bincang, ahli yang berhormat bagi pandangan, akta itu akan, rang undang-undang itu akan dibentangkan. Hasrat kami ialah memberi kuasa kepada mahkamah untuk menimbang, kemudian memerintahkan bahawa yang ditahan reman ini hendaklah ditahan reman di rumah dan dipakaikan device sehingga tarikh pembicaraannya. Jadi kelebihan yang segera apa dia? Penjara kita akan menjadi lebih kondusif kerana tidak terlalu padat. Baik. Kerana itu, ikhtiar di peringkat Kementerian Dalam Negeri sekarang adalah kita sebut tahanan rumah ni kita kata tak layak diberikan kepada pesalah ataupun prospek ni yang bagi kes seperti ini. Yang pertama, apa-apa jenayah yang memperuntukkan hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Yang ini tak layaklah. Ini kes jenayah yang berat. Yang kedua, kesalahan di bawah bab 6 Kanun Keseksaan, bab 6A Kanun Keseksaan, bab 6B Kanun Keseksaan. Ini sebab keselamatan negara dan sebagainya. Kemudian kesalahan di bawah bab 3A Anti Pemberdagangan Orang, Atip SOM. Ini serius. Manusia ni ada maruahnya. Ya, ada harga diri tapi diperdagangkan. Jadi kalau mereka yang terlibat yang ini, mereka tak layak. Kemudian kesalahan serius yang membawa hukuman pemenjaraan 10 tahun ke atas. Kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Kesalahan keganasan rumah tangga dan kesalahan yang melibatkan kanak-kanak. Dan kesalahan yang mempunyai hukuman sebatan mandatori. Ini tak layak. Yang kita sasarkan adalah tahanan reman dan mereka bukan dituduh di bawah jenis-jenis kesalahan yang saya sebutkan tadi. Kerana itu, kita berpendapat bahawa hasrat untuk mengadakan rang undang-undang ini adalah mahkamah mempunyai budi bicara untuk membenarkan mereka ini menjalani perintah tahanan di rumah sekiranya ianya berkaitan dengan nantinya keadaan kesihatan mereka yang boleh menyumbang kepada meredakan kesesakan. Baik. Hormat, boleh minta pencerahan. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti penerangan Yang Berhormat Menteri mengenai cadangan RUU tahanan rumah ini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Menteri familiar dengan perkara ini. Di bawah Akta Penjara tahun 1995 atau Akta 537, ada satu peruntukan, provision yang bertajuk kuasa mengisytiharkan penjara. Saya mohon izin untuk baca. Menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta mengisytiharkan mana-mana rumah, bangunan, kepungan atau tempat atau mana-mana bahagiannya sebagai suatu penjara
bagi maksud akta ini bagi pemenjaraan atau penahanan orang dalam jagaan sah dan boleh dengan cara yang sama mengisytiharkan bahawa mana-mana penjara sedemikian hendaklah terhenti. Itu mungkin tak relevan. Isunya bagi saya soal pemenjaraan ataupun hukuman tahanan di rumah ini mungkin perkara baru dilaksanakan, tapi saya rasa dari segi undang-undang sudah lama, sekurang-kurangnya tahun 1995. Jadi apakah pandangan yang berhormat dari segi cadangan kerajaan nak wujud satu akta baru tahananlah rumah dengan peruntukan yang sedia ada di dalam Seksyen 3 Akta Penjara ini? Dengan izin Yang Berhormat Menteri, soalan yang berkaitan. Berkenaan dengan peruntukan yang telah pun dibangkitkan oleh Kota Baru, Seksyen 3 Prison Act. Sekiranya akta tahanan rumah ini digubal dan dilaksanakan dalam masa yang terdekat, adakah peruntukan tersebut akan dipindah ataupun dimansuhkan? Oleh kerana saya dengar tadi oleh Yang Berhormat Menteri bahawa budi bicara ataupun kecadangannya pada masa sekarang adalah budi bicara akan diberi kepada mahkamah. Sekiranya itu adalah pendirian kerajaan, maksudnya menteri sepatutnya tidak ada budi bicara yang sama. Jadi secara logik, Seksyen 3 tersebut juga perlu dimansuhkan. Jadi adakah itu diteliti dan dicadangkan sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Betul yang bangkit soalan ni para peguam handal. Saya mengaji sains pertanian ya. Berdepan dengan parlimen ni kita kena tunjuk gagah sikit ya. Dia isu dia Kota Baru dan Gulugut ialah bila kita nak tempatkan di tahanan rumah, dia melibatkan pemakaian device. Okey, dalam tafsiran undang-undang ia dipanggil alat belenggu. Okey, tafsiran Jabatan Peguam Negara alat belenggu bermaksud gari. Tapi KDN ada sure supaya takrif alat belenggu itu tak semestinya gari, boleh juga device. Jadi kerana itu cadangan Jabatan Peguam Negara adalah daripada menggubal atau meminda akta sedia ada, lebih baik diadakan rang undang-undang yang baru. Baik, bila kita adakan rang akta yang baru ini, Bukit Gulugut, sudah tentu kita kena harmonikan dengan peruntukan dalam akta sedia ada. Itu sudah tentu. Ya, saya ingat Bukit Gulugut tentu selesa dengan cadangan kami untuk memberi kuasa kepada mahkamah membuat keputusan. Ya, Bukit Gulugut banyak berbeza dengan saya kalau soal menteri yang buat keputusan. Sebab itu dalam Seksyen 43 Akta Penjara, 46 dan 47, iaitu pembebasan berlesen, parol, perintah kehadiran wajib, itu kuasa menteri mengikut Akta Penjara, di mana boleh mengarahkan ketua pengarah penjara untuk membuat peraturan di situ. Jadi Kota Baru betul dari sudut mengangkat seksyen yang menjelaskan dengan betul bahawa kuasa menteri untuk mengisytiharkan. Jadi mengisytiharkan satu premis sebagai penjara satu bab, tapi menempatkan orang yang ditahan itu dengan pemakaian ini, itu tak, orang kata tidak berbetulan dengan maksud, kerana pemakaian ini adalah pemakaian dianggap sebagai tak termasuk dalam tarikh alat belenggu. Jadi kami kena adakan rang undang-undang yang baru, itu mengikut nasihat Jabatan Peguam Negara. Baik, amalan ini betul memang banyak dilaksanakan oleh negara-negara maju hari ini. Kerana itu tanpa rang undang-undang ini, buat masa sekarang tak ada. Berdasar pada akta dan peraturan semasa, hanya banduan sabitan yang layak menjalani program pemulihan dalam komuniti tadi. Kalau dia orang tua, vulnerable groups, ya, wanita, ya, atau kanak-kanak yang 18 tahun ke bawah, yang ini kita tempatkan melalui pemulihan dalam komuniti. Jadi kalau kita boleh buat satu lagi, iaitu tahanan rumah, sudah tentu kesan segera ialah dia akan mengurangkan kadar kesesakan yang kemudian menimbulkan masalah yang tidak kondusif selama mereka tinggal di dalam penjara. Yang Berhormat, boleh saya sedikit? Ya. Terima kasih berkenaan dengan penjelasan tersebut. Saya faham akan isu prison congestion ini. In fact, pada masa saya menjadi timbalan menteri tahun lepas, mengikut ingatan saya, jumlah prison overcrowding adalah lebih kurang 72-74 ribu. Sekarang mengikut statistik Yang Berhormat Menteri tadi mengatakan sekarang lebih kurang
87 lebih ribu. So bilangan jumlah itu dah naik. Tapi kita perlu juga menikmati, we have to know bahawa ada kes-kes ataupun offences, kesalahan yang tertentu yang tidak patut diberi house arrest ini. Memang saya faham kes-kes seperti riman, kes-kes dada yang kecil dan sebagainya, mungkin itu sepatutnya kita beri house detention, oleh kerana ini boleh mengurangkan prison congestion. Jadi tadi pihak menteri telah pun mengatakan bahawa memberi beberapa contoh di mana prison arrest, house arrest ini tidak akan dibenarkan, bab 6A, 6 dan sebagainya. Dan juga untuk kesalahan yang memperuntukkan penjara 10 tahun dan ke atas. Adakah penjara 10 tahun dan ke atas itu mengikut kesalahan ataupun mengikut hukuman yang diberi oleh mahkamah? Itu penting. Oleh kerana sekiranya seseorang itu dituduh di bawah sesuatu section, hukumannya prescribed dalam section tersebut. Jadi adakah kita mengikut the prescribed sentence ataupun sentence yang telah pun dijatuhkan oleh mahkamah? Jadi kita nak tahu, oleh kerana contohnya dalam kes Najib Tun Razak, di dalam kes tersebut beliau telah pun disabitkan dan diberi hukuman yang tertentu. Jadi adakah house arrest ini akan diguna pakai ataupun boleh dipakai oleh seseorang seperti itu? Terima kasih. Ibu Mat, saya teruskan soalan yang hampir sama. Kalau Yang Berhormat Menteri mengatakan rasional ataupun justifikasi nak wujudkan akta tahanan rumah ini adalah kerana penjara kita overcrowded ataupun kerana nak ada peruntukan untuk pemakaian device, saya rasa itu bukanlah alasan yang besar untuk wujudkan satu undang-undang. Sebab kalau Yang Berhormat masih ingat masa Yang Berhormat jadi masa COVID dulu, beberapa akta telah dipinda untuk memasukkan pemakaian device itu dalam akta yang sedia ada. Contohnya Akta 342, Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit. Mereka yang dikenakan tindakan kerana tidak mengambil langkah, tak pakai face mask dan sebagainya, dicadangkan untuk memakai device. Itu benda yang kecil saja. Peruntukan Seksyen 3 ini sudah jelas. Saya rasa intention of legislation, niat pembuat undang-undang pada masa ini juga telah mengambil kira berlaku satu masa akan berlakunya overcrowded di dalam penjara. Jadi takkanlah kerana alasan-alasan begitu saja menyebabkan perlu satu akta khusus untuk tahanan rumah. Dan saya pun ingin bertanya sebagaimana Bukit Gelugor, adakah isu ini disebabkan oleh dibangkitkan di dalam masyarakat isu addendum yang dikatakan semasa proses pengampunan yang didengar permohonan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 2 hari bulan Februari tahun 2024. Ini saya nak membetulkan fakta. Semalam saya bersama Menteri Undang-Undang. Saya ragu beliau tak nak jawab soalan saya dan dia kata ini perkara ni Menteri KDN kena jawab. Isu addendum ini. Sedangkan dia beritahu dalam dewan ni semalam, dia kata siapa ya urus dia? Macam dia tak tahu urus dia. Di tangan saya ni dengan jelas kenyataan media bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri sebagai urus dia kepada lembaga pengampunan. Dia tak tahu dia tu adalah urus dia lembaga pengampunan. Jadi semalam saya tak ada ini, saya balik saya bawa kepada hari ini. Tak apalah benda itu. Jadi dalam hal ini saya nak dapat penjelasan teruslah kerana ini ada kaitan. Benarkah Yang Berhormat wujudnya apa yang dipanggil addendum, satu perintah tambahan di dalam perintah berkaitan dengan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana lembaga pengampunan ini telah memberikan pembebasan awal kepada beliau dan juga pengurangan denda daripada 210 juta kepada 50 juta saja, dan dikatakan ada addendum. Saya
telah dibekalkan oleh Isu addendum saya respon terus supaya tak prolong nanti makan masa terlalu panjang. Ada Isunya isu addendum aja saya jelaskan. Okey. Baik, ya. Terima kasih Kota Baru. Kota Baru dah ambil 7 minit masa saya. Kota Baru saja. Saya ada 45 minit. Okey ya. Bukit Gelugor dan Kota Baru. Saya nak sebut begini ya. Saya jelaskan tadi. Okey. Hasrat KDN untuk mewujudkan akta ini adalah untuk address isu tahanan reman. Kalau sabitan tak kena lah. Tak termasuk dalam kita punya ni. Okey, melainkan nanti bila kita bentang nanti Ahli Yang Berhormat merasakan bahawa yang sabitan pun mesti dipertimbangkan juga. Dan kita buat keputusan masa itu. Buat masa sekarang. Niat kami adalah untuk kategori yang mahkamah perintahkan tahanan reman sementara menunggu tarikh perbicaraan. Jadi termasuklah kalau dia dituduh reman di bawah perkara yang 10 tahun tadi itu. Ya, kalau 10 tahun dia tak layak tu ditimbanglah. Itu menunjukkan tahap seriusnya kesalahan itu. Baik. Kota Baru, cerita tentang addendum itu adalah perkara yang berkait dengan keputusan Pardon Board. Okey, Pardon Board dalam perlembagaan sepenuhnya kuasa di Pertuan Agong lah. Administratif, of course lah, dia adalah sekretariat pengaptaran sebagainya kan. Kota Baru juga mengikuti keputusan mahkamah. Ketika peguam yang berkenaan bawa dan mahkamah kemudian menganggap bahawa addendum ini adalah satu hearsay. Itu sudah jelas keputusan mahkamah. Jadi kalau dah situ, itu sudah jelas lah. Kita tak patut timbul lagi lah. KDN pun lagi jauh. Kita tidak menggotai Pardon Board. Tak ada. Tak ada langsung. Ya. Jadi wujud atau tidak, mahkamah kata ketika perkara itu diangkat oleh peguam yang berkenaan, mahkamah kata cerita ini dapat daripada sipolan, sipolan dengar daripada sipolan, sipolan dapat daripada sipolan. Itu maknanya hearsay. Jadi selesai kat situ lah. Saya tak mau ulah lebih daripada itu. Baik ya. Saya nak teruskan pada perkara kedua Kota Baru. Bagi saya ni sebab saya ada 23 minit. Saya tak mau prolong lebih. Setengah minit. Saya dah jelaskan begitu Kota Baru. Setengah minit. Keputusan mahkamah yang telah pun dia buat. Saya nak tanya begini ya Muhammad. Be fair to me also. Ya. Sebagai kerajaan, apabila wujudnya isu addendum ini, boleh kerajaan jelaskan ada ataupun tidak ada addendum itu? Bukan masalah hearsay tak hearsay. Perdana Menteri atau Menteri boleh menghadap yang di Pertuan Agong yang dulu. Tanya yang di Pertuan Agong, ada ke tidak addendum itu? Itu duduk. Ya. Bagi saya jawab pula. Itu pandangan yang berhormat. Ya kan? Pandangan kita, kalau ada dispute pertikaian antara kerajaan dengan rakyat, antara sipolan, institusi mana yang membuat keputusan? Institusi mahkamah lah buat keputusan. Kalau mahkamah kata itu hearsay, yang berhormat faham apa maksud hearsay. Ya, jadi dia anggap selesai lah. Pandangan yang berhormat adalah kerajaan kena tanya. Itu pandangan yang berhormat. Affidavit itu hearsay, isunya bukan hearsay. Pandangan yang berhormat, kerajaan kena tanya. Pardon Board ada tak? Itu pandangan yang berhormat. Oleh kerana ada dispute, pertikaian, leave it to court to decide. If there is something related to the law, let the court develop the law dengan izin. Gagah saya hafal skrip tu nak berhujah ni cakap orang putih juga. Ya, baik. Itu cerita tu. Saya move kepada tajuk yang kedua. Ahli Yang Berhormat juga bertanya tentang 1.2 juta pelancong Cina yang masuk tak keluar. Okey, sejumlah pelancong Cina masuk kemudian overstay dan segala macam. Hari ini saya nak jelaskan. Dari mana datang 1.2 juta ni? Ketika Larut menjadi Menteri Dalam Negeri, dia menjawab satu soalan daripada Tasik Gelugor pada waktu itu. Dia sebut, soalan itu menyebut tentang 1.2 juta. Maka masuk handset lah. Itulah bermulanya. Itu legasi lama. Kemudian Larut pada satu kenyataan media menyebut, 26 Ogos 2022, jumlah itu tidak betul. Larut, bukan saya. Ketua Pembangkang kata 1.2 juta itu tak betul. Ini dia. Tanya Ketua Pembangkang lah tau. Yang tanya saya. Ada? Nanti tak? Tak apa. Dua. Saya kata 22 bulan Ogos 2022, Kementerian Dalam Negeri, ini dia. Jumlah itu tidak betul, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bukan dia saja. Sebelum itu pun bangkit. Dan Paguh pun buat kenyataan yang sama. Duduk situ dulu. Nah, kemudian ada penjelasan daripada Ketua Pengarah Immigration pada waktu itu. Jumlahnya dia kata cuma 8,000. Dia ada sebutlah di sini.
Baik. Hari ini saya nak jelaskan. Baik. Kita ni, bila pelancong masuk, dia masuk dengan pas khas, pas lawatan sosial. Okey? Dia juga masuk dengan segala macam pas-pas lain lah. Ya. Itu jelas. Tapi saya nak jelaskan, Kota Baru banyak tanya berkenaan dengan berapa yang masuk dan tak keluar. Saya nak jelaskan. Ketibaan daripada 1 Januari 2018 hingga 30 November pelancong dari Republik Rakyat China. 8,491,653. Baik, pelepasan keluar 8,012,294. Apa perbezaannya? 479,359. Mari kita zoom in angka ini. Di kalangan 479,359 ada pemegang pas jangka panjang yang aktif. Dia masuk pegang pas jangka panjang. Dia tak keluar lah. Jumlahnya 129,005 orang. Baik, dia juga ada berada di depo tahanan imigresen yang kita dah tangkap. Dia ada kesalahan akta imigresen, akta pasport, sejumlah itu. Yang kita usir 5,359 kerana kesalahan di bawah akta tertentu. Telah dikeluarkan pas khas. Pas khas maksudnya, dia masuk 30 hari, visa free. Dia tak keluar hari 31, tapi dia dah dapat permohonan pas khas. Mengikut undang-undang yang ada sekarang, seorang yang masuk ini, dia masih boleh memohon pas khas. Ini peraturan yang sama. Paguh pun kekal yang sama, Larut kekal sama, sekarang pun saya kekal yang sama. Dia boleh mohon pas khas 30 hari, 30 hari, 30 hari. Maksimum 90 hari. Jumlah 141,783. Jadi, pas lawatan sosial yang belum keluar, 84,817. Daripada sejumlah 8,491,653. 84,000 ini masih ada. Baik, kita nak sebut. Kita ada Malaysian Digital Arrival Card di mana mereka isi maklumat. Ini membolehkan pasukan penguatkuasa kita masuk dan cari mereka. Okey. Kemudian, senarai nama ini kita serah kepada kedutaan negara berkenaan. Bila saya melawat negara China, saya sampaikan masalah ini. Menteri Sejawatan saya bagi tahu, rakyat dia kalau keluar sekalipun, langgar undang-undang negara yang dia pergi, masih boleh dikenakan tindakan. Tindakan kita satu, iaitu senarai hitam. Boleh. Okay. Jadi, kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana Ketua Pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak heret keluar. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar, KDN luluskan warga negara secara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik, saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Sembrong sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Sembrong Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Yang kedua, yang kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1. 19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 15.1 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013. Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara secara borong. Main sentimen. Sebab itu bila laporan dibuat, mainkan sentimen itu. Kita tahu. Saya ada sejumlah rekod laporan polis. Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar, dalam masjid, dalam surau. Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R. Tanpa tanggungjawab. Main sentimen sebab ini Cina. Dia main ke situ. Sekarang biar data berbicara. Saya sebut dengan terang. Pertama 1.2 juta, Pagoh sendiri sebut, Larut juga sebut, itu tidak betul. Kerana yang masuk di sini dia masuk dengan pelbagai jenis pas.
PAS Ikhtisas, PAS Pelajar, PAS Jangka Panjang, segala macam PAS yang dibenar mengikut Akta Immigration. Akta yang sama yang saya kuatkuasakan hari ini ketika saya menggebang Menteri Dalam Negeri. Baik, itu cerita 1.2 juta dan warga negara Cina. Sempurna nak bangun ke? Tak payah bangunlah sempurna. Bangunlah, okey, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri sebut tentang pelancong Cina ni. Saya pun bangkit dalam perbahasan saya bila menyebut bukan pasal jumlah tapi dari segi kedudukan mereka. Pasal saya dapati di kawasan saya contohnya di Sempurna, mereka terbabit walaupun diiktiraf sebagai pelancong tapi menjadi peniaga. Ya? Dan saya dah minta kerjasama daripada bukan hanya pegawai daerah, malahan juga daripada bahagian immigration untuk mengambil tindakan yang tegas supaya jangan hanya ia menjejaskan peniaga-peniaga yang ada. Ini berulang kali saya bangkitkan di Parlimen. Cuma mungkin Yang Berhormat, pasal bukan jumlah tapi kelakuan, tindakan supaya perkara ini dapat kita atasi. Kita tidak mahu nanti suara di sana di Parlimen dengar tapi dia still around there. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sempurna, saya cuma boleh mengesahkan hal yang Sempurna bangkit. Sememangnya dalam pemerhatian, dalam radar kita, yang tentunya ianya bukan hanya di bawah agensi Kawasila KDN semata-mata yang Mohd pun tahu, ada fungsi di peringkat kerajaan negeri, local government dan sebagainya. Jadi ini harus merupakan ikhtiar menyeluruh daripada kita. Ya, baik. Betul. Saya ada 13 minit lagi, saya nak beralih kepada soalan ahli Yang Berhormat bangkit soal apakah KDN melaksanakan aplikasi soal artificial intelligence dari segi kawalan sempadan negara. Sekejap Ara, saya nak sentuh pasal pelih ni. Pasal ni pasal pelih. pasal Artificial intelligence soal meningkatkan kawalan keselamatan sempadan. Sekarang Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan proof of concept untuk kawasan 40 km sempadan Perlis Padang Besar sana yang melibatkan aplikasi artificial intelligence. Kemudian kami akan teruskan pula kepada POC penggunaan drone, bilik kawalan, kemudian cyber optik. Ini adalah alternatif pilihan kepada pendekatan pemasangan pagar ataupun tembok. Baru ini rakan saya Timbalan Menteri Besar Kelantan ada membuat usul supaya dibangunkan pagar sejauh hampir 100 km. Pagar tentunya memakan kos yang tinggi. Kami memilih untuk melihat kepada inovasi teknologi semasa. Kita mungkin perlukan sejumlah drone yang beroperasi, sejumlah pemasangan CCTV dan bilik kawalan untuk mengawasi sepanjang sempadan negara kita. Memang ada. Dan sejak saya duduk di kementerian ini, antara perkara awal yang saya buat adalah saya wujudkan satu unit data science. Saya kumpulkan data scientist di bawah bumbung KDN. Jadi kebanyakan dasar yang kita buat adalah data driven policy. Misalnya, kita nak redakan kesesakan Tambak Johor, bangunan Sultan Iskandar dan kompleks Abu Bakar. Kita menganalisis data seharian 400,000 orang yang melintasi sempadan Malaysia-Singapura. Jadi kita analyse melalui unit data science. Pengguna yang paling ramai adalah yang naik bas, diikuti dengan yang menaiki motosikal. Jadi melalui short inilah kemudian kami katakan kami sedang melaksanakan proof of concept. Melintasi sempadan tidak lagi stamp pasport, tetapi memadai dengan membuat face recognition dan QR code. Dan ini sepanjang proof of concept memendekkan tempoh menunggu daripada 1 jam 30 minit kepada 25 minit saja pada masa puncak. Begitu juga kami sedang mengkaji Akta 7. Bukit Gelugor, Akta 7. Akta 7 ada tentang rekod jenayah dan orang tidak diingini. Jumlahnya 1 juta lebih. Kadang-kadang bila ada nama dalam ini, Petua, dia nak dapat kerja pun tak boleh. Nak minta lesen perniagaan pun tak boleh. Sedangkan nama dia 10, 15 tahun, 20 tahun dalam itu. Saya didatangi oleh satu keluarga dari Tanah Merah. Bagi tahu kata anak dia baru dapat kerja kilang papan. Kerja somer. Orang Kelantan panggil somer. Kilang papan aja. Tapi bila toke kilang papan tu rujuk dengan polis kata anak dia termasuk rekod ini. Jadi apa peluang anak dia? Jadi kami berhasrat untuk melaksanakan, menjernihkan data ini kepada yang layak. Ini juga setelah kami analisis hampir 1 juta lebih mereka yang ada di dalam data ini. Itu sebagai contoh. Kami juga dalam penggunaan data ini melihat juga bahawa proses untuk melakukan
aplikasi AI kepada banyak keputusan-keputusan dasar di bawah Kementerian Dalam Negeri sedang kami lakukan. Baik. Untuk Yang Dipertua, 10 minit yang terakhir ini, saya juga memilih untuk menjawab ataupun memberi reaksi kepada rakan saya dari Arau. Arau cerita pasal pengurusan warga asing, kemudian Kuala Terengganu sebut pasal IC palsu dan sebagainya. Dari hal IC palsu ni, Untuk Yang Dipertua, kita ada 190 kes yang kita kesan yang kemudian kita dakwa di bawah di mahkamah, yang kalau sabit kesalahan tentulah dikenakan penjara dan juga hukuman denda. Dan kita memandang serius memiliki dokumen palsu ini adalah satu kesalahan yang berat, dan itu membawa kepada kemudaratan bila dia menguruskan dalam hal-hal yang selebihnya yang memerlukan kepada dokumen pengenalan diri yang lebih legitimate. Baik, saya juga Datuk Yang Dipertua memilih untuk memberi reaksi kepada rakan-rakan saya dari Jelebu, Jelutong, Kota Baru, Selayang, Kalabakan. Ini tentang GISB yang polis gunakan SOSMA. Baik, SOSMA ini kita kenakan ke atas beberapa pimpinan Global Ikhwan berdasarkan kepada siasatan di bawah Seksyen 130V Kanun Kesesaan, iaitu Organised Crime, dalam bahasa kita jenayah terancang. Dia ada elemen dia. Yang pertama, pelakunya lebih daripada 2 orang. Yang kedua, dia membabitkan satu objektif. Di sini, eksploitasi kanak-kanak. Yang ketiga, ada elemen keuntungan dari segi material. Jadi, pada pertimbangan polis, siasatan ini mengikut jalur Seksyen 130V Kanun Keseksaan membolehkan kegiatan ini ditafsirkan sebagai kumpulan jenayah terancang. Maka itu kita imbuk, dan 22 orang yang kita kenakan tuduhan. Baik. Yang itu sudah pun berlaku sampai di peringkat mahkamah. Jadi basis kepada penggunaan ini, saya menjawab Kalabakan, Selayang, Kota Baru, Jelutong dan Jelebu, kerana dalam siasatan polis menemui bahawa semua kriteria yang melayakkan polis untuk kategorikan ini sebagai kumpulan jenayah terancang dipenuhi. Maka kita imbuk seksyen yang berkenaan. Saya juga ingin memberikan pandangan kepada rakan saya dari Tuaran. Tuaran ini bangkitkan soal kecurian bekalan elektrik Sabah. Tuaran dia jadi chairman kepada syarikat ini. Dan saya tahu syarikat ini rugi beratus juta kerana kecurian kecurian tenaga elektrik. Dia syarikat dia, Sabah Electric Board ni, dia beli elektrik daripada independent power producer. Kemudian dia beli 49, dia jual dengan harga 34 sen. Kemudian orang curi. Setinggan curi dan segala macam. Curi dia rugi hampir 200 juta. Dia tanya soalan ini dari sudut keselamatan. Okey, sebenarnya saya dah bagi tahu dia masa tadi makan tengah hari dengan dia. Dia kata kena jawab baru masuk handset. Baru rakyat dia tahu kata dia dah bangkit perkara ini. Saya bagi tahu bahawa Tawau report nombor 2780 2024 bertarikh 23/2/2024. Laporan polis telah dibuat oleh pengurus Sabah Electricity bersama dengan ahli parlimen Tuaran. Tuaran lah. Dia sendiri buat polis report. Jadi keputusan reportnya, saya juga mengesahkan lahat datu report bertarikh 3/9/2024. Laporan telah dibuat oleh ahli parlimen Tuaran. Baik. PDRM Kontijen Sabah telah melancarkan op lusuh khas pada 12 hingga 25 Ogos melibatkan kes kecurian kabel seluruh Sabah. Operasi yang dijalankan meliputi pemeriksaan premis 226, tangkapan 39 orang. Pemantauan terhadap kes kecurian ini akan terus dijalankan berterusan. Selain dari pihak PDRM, pihak SESB melalui enakmen bekalan elektrik 2024 yang telah diluluskan oleh Badan Perundangan Negeri Sabah 3 Januari juga mempunyai kuasa sendiri untuk menguatkuasa, menyiasat, mendakwa sebarang kesalahan berkenaan pembekalan elektrik Sabah. Sila Tuan. Terima kasih Yang Berhormat kerana telah respon terhadap perkara yang sangat penting ini. Kita kehilangan 60 juta dicuri daripada Setinggan. Dan Setinggan ini bukan alang-alang, dia 250 keseluruhannya di negeri Sabah. Dan rata-rata mereka ini sebagian besarnya adalah daripada pendatang asing sebenarnya. Jadi sebab itu pihak Kementerian Dalam Negeri juga harus melihat
latar belakang penduduk setinggan ini. Dan yang satu masalah Sabah yang begitu besar. Ya. Di kawasan saya di Tuaran sebagai contoh kampung Berenun. Kami SSB mau masuk pun tidak boleh sebab kita kena perlu kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara untuk masuk. Sampai begitu sekali. Sebab itu saya bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini karena perkara ini perkara yang besar. Bukan saja hal bakalan air, bakalan elektrik, bakalan air, banyak masalah yang berhormat. Jadi sebab itu saya sendiri telah membuat laporan polis dalam satu kampung, yaitu Kampung Puyut di Lahadatu. Saya buat ini bagaimana pihak keselamatan, pihak polis sebagai contoh, menangani perkara yang hari-hari dia nampak, dia curi, memang dia pancing. Dan dia memang membahayakan. Dan pihak polis, bila saya buat laporan polis, dia cakap, sejak bila ini berlaku yang berhormat, saya cakap, saya orang bukan Lahadatu. Tuan orang Lahadatu, hari-hari boleh nampak. Kenapa tanya saya? Tanyalah sendiri, polis yang nampak hari-hari. Tapi kenapa tindakan tidak ambil? Itu yang sebab saya tanya ini yang berhormat pada ketika kita kerugian, lepas itu baru-baru ini kita dapat surat pula. Daripada Kementerian Keuangan mengatakan subsidi tidak boleh bagi. Dia tidak mau tunaikan sebab masalah keuangan sekarang. Jadi sudahlah dicuri, lepas itu subsidi tidak dibagi. Itu sebab saya mengatakan bulan Januari ini kemungkinan Sabah dalam keadaan kegelapan. Dan saya mohon yang berhormat beritahu sikit. Kementerian Keuangan tolonglah, bayarlah kami. Bagilah subsidi yang kita perlu itu supaya kita tidak gelap, keselamatan terjamin. Terima kasih Tuaran. Pada akhir sesi dasar ni Kementerian Kewangan akan gulung. Saya percaya mereka akan bagi reaksi. Maknanya ni kes sudah jatuh di timpa tangga lah ni. Dia elektrik dia dicuri. Okey, harga dia jual lebih rendah daripada dia beli daripada IPP kerana subsidi kerajaan 10 sen per unit. Subsidi itu pun belum dibayar lagi. Jadi 2 kali ya ditimpa. Baik, yang itu dalam teritori Kementerian Kewangan, tapi saya sebut tadi terhadap laporan yang berhormat dan juga CEO laporkan, 2 kes itu dibuka dan memang dalam siasatan kita. Ketua, saya nak alih kepada Kuantan. Kuantan ada? Kuantan tak ada. Saya nak alih pada Tawau. Tawau bangkitkan soal kenapa sijil nikah diperlukan semasa pendaftaran warga negara. Dia kata walhal perkara 15.2 dalam perlembagaan tak sebut keperluan sijil. Betul. Perlembagaan tentang warga negara ni satu panduannya perlembagaan. Kemudian kita ada sejumlah akta induk. Kemudian kita ada lagi kita panggil sebagai kaedah peraturan banyak. Kalaupun tak masuk di bawah 15.2 Perlembagaan Persekutuan tentang keperluan sijil nikah, tetapi dia ada di sana bahawa syarat ini perlu dipenuhi. Itu di bawah akta dan juga peraturan-peraturan yang lain. Ini adalah sistem yang telah kita guna pakai. Jadi apakah ianya satu keperluan? Ya, ianya satu rukun. Ya, dia tak boleh kita kompromis yang sudah saya jelaskan sebelum daripada ini. Baik, 2 minit terakhir saya nak singgung Sibu, Jempol, Marang dan Maran. Sibu, Jempol, Marang dan Maran. Ini soal 3R. Apakah tindakan diambil oleh Kementerian bagi menangani isu 3R yang bersifat provokasi, boleh mengundang ketegangan kaum supaya kerajaan baik. Tadi saya sebut, di tangan saya ada sejumlah semua kes siasatan di bawah 3R. Datuk Yang Dipertua, jumlahnya adalah 182. Sejak Bukit Aman buat jawatankuasa khas ini, bulan Mac tahun 2023 sampai sekarang, kita ada 182 kertas siasatan. Kita dah selesai 138, kita masih siasat 44. Sebahagian besar Datuk Ketua adalah berkaitan dengan penghinaan terhadap raja, terhadap agama dan ada kaum. Dan terhadap raja dan sebagainya yang kita tuduh, misalnya yang kita tuduh pun ada, ya, dia punya tentang institusi raja ni kan. Misalnya yang institusi raja, ya, agung, sultan, raja baca, ya, jangan jadi anti hadis. Macam hadis Nabi tak pernah baca langsung. Itu penghinaan yang sangat jelek, ya. Kemudian dia maki hamun tu banyaklah dia punya ni. Jadi ada yang berakhir dengan pertuduhan, ya. Dia ada juga dia semua kaum ni. Ada Melayu, ada Cina, ada India, habis semua dia heret semua sekali kes ini. Jadi dalam keadaan yang begini, misalnya, ya, dia ada juga yang sebut amanat kepada pejuang Islam.
Jika memfitnah itu boleh menumbangkan musuh, maka fitnahlah. Jika memutuskan silaturahim boleh menumbangkan musuh Islam, putuskanlah. Jika membunuh itu boleh menumbangkan musuh Islam, maka bunuhlah. Ya, ini polis kena siasatlah kes macam ni. Ya, ini semakin menjadi-jadi, semakin melampau. Okey. Jadi bila keadaan yang macam ni berlaku, pihak polis membuka siasatan. Jadi di bawah Seksyen 233, Menteri. di bawah. Ya, silakan. Okey. Ini lain daripada apa yang Menteri bincang tadi. Terutama ada bangkitkan juga berkaitan dengan senapan rela. Senapan rela. Adakah kajian bercadang untuk beri balik senapan rela kepada rela kerana musuh tanaman di kampung-kampung terlalu banyak dan kerjasama dengan pihak berkuasa setakat ini tidak berkesan. Dikesian pada petani-petani kita di kampung-kampung. Terima kasih. Izin, Yang Berhormat Ulu Terengganu, rela sekarang ni dia mengikut Akta Rela 2012. Sebelum Akta Rela 2012, dia ada ordinan rela ni. Masa ordinan dulu, rela anggota dia boleh pegang senapang dan boleh memburu yang disebut tadilah musuh tanaman semua. Bila Akta Rela diluluskan di Parlimen 2012, mulai 2013, rela tak boleh lagi menggunakan dia punya kemudahan itu untuk bunuh tu. Itu kena lapor Jabatan Perkhidmatan lah. Jadi kalau Yang Berhormat tanya apakah itu, kita terikat dengan Akta Rela 2012. Sekarang ini yang tak membenarkan. Rela itu buatnya kerja sokongan yang lain. Tapi tidak untuk memburu musuh tanaman. Musang, monyet, tupai tak. Itu tak masuk dalam bidang tugas rela. Okay, terima kasih jawapan. Apakah kajian tidak bercadang untuk buat minda? Kerana di sana, di kampung hari ini betul, memang petani-petani sudah give up nak bertanam. Dengan babinya, dengan kernya dan sebagainya. Dulu masa ada senapan rela, benda ini dapat diselesaikan. Terima kasih betul. Terima kasih. Yang Berhormat, sifat satu undang-undang ni dia dinamik, bukan statik. Maknanya kalau ada keperluan mendesak betul-betul, KDN, kita sebagai agensi ataupun Kementerian Kawal Selia yang menjaga rela, kita terbuka lah kalau ada keperluan itu. Okay, ya. Saya terangkan sesuai soalan Yang Berhormat, saya sebut sebelum 2012 Akta Rela, yes, ordinan lama. Yang baru, dia mengasingkan, tidak lagi mencakupi tugas itu. Jadi, Yang Berhormat Menteri, boleh saya just tanya berkenaan dengan apa yang dibangkitkan sebelum Ulu Terengganu tadi. Berkenaan dengan undang-undang yang disiasat di bawah 3R ini. Now, saya percayai bahawa ada beberapa kes yang disiasat juga di bawah ataupun Sedition Act. Adakah kerajaan berniat ataupun mempunyai apa-apa hasrat untuk menggubal undang-undang baru untuk menangani masalah 3R ini dengan memansuhkan Akta Hasutan, memandangkan Akta Hasutan itu memang mempunyai kelemahan-kelemahan. Satu daripada kelemahannya adalah bahawa niat ataupun intention itu bukannya merupakan satu pembelaan. Jadi memandangkan keadaan tersebut, masalah-masalah tersebut, adakah kerajaan berniat sekurang-kurangnya, kalau tidak memansuhkan Akta Hasutan, sekurang-kurangnya untuk menambah baik ataupun reform undang-undang tersebut seperti memperkenalkan pembelaan sebagai satu niat ataupun intention sebagai satu pembelaan. Terima kasih. Yang Muhammad, saya dah timbulkan, tapi saya ingat Yang Muhammad boleh jawab bertulis tentang laporan audit 2018. Laporan audit 2018 dia ada dua versi. Versi satu tu kalau saya tak silap saya minta maaf sebab tak sempat tengok tadi. Versi satu ialah menyebut bahawa ada kelemahan agensi pengurusan warga orang asing. Dia sebut apakah kerajaan telah selesai. Nombor dua, ini audit sebut, bukan kita. Terdapat lebih daripada 100,000 orang warga yang masuk tak keluar. Audit komplain, bukan kita komplain. Yang kedua Yang Berhormat, ucapan Yang Berhormat ni kira okey lah. Yang Berhormat pun bagi bersama dengan kita. Tapi ada beberapa perkataan Yang Berhormat sebut tu seolahnya menghentam kami. Yang Berhormat tak sebut nama. Kena sebut nama ahli parlimen yang timbulkan benda itu. Kalau tidak orang nampak seolahnya macam kita ni anti China. Tidak, kami bukan anti, kami sayang. Macam semua pihak. Tetapi kami anti kepada orang yang menyalahgunakan apa yang sekarang saya nak tanya. Ada beberapa laluan speaker di KLA yang SPM telah ambil tindakan. Jadi kita nak tanya berapa orang
yang telah terlibat melalui laluan percuma tadi. Kita nak tegur tentang kelemahan tu. Jangan bagi menampak seolah macam kita anti negara mana ataupun tidak. Tidak. Ini kita bagi layanan yang sama. Cuma kami ni lebih sikit sebab kami lebih patriotik daripada orang-orang lain. Kalau orang kibar bendera China, kami marahlah. Tapi kalau bila kibar bendera Malaysia, kita pula ambil tindakan. Jadi orang kata ini polis macam mana? Yang kibar bendera asing diam, yang kibar bendera Malaysia kena ambil tindakan. Tapi semua jawab tulis Muhammad. Saya jawab hari ini. Saya cuma boleh baca dan saya akan bawa bawah 18.1 usul. Terima kasih. Terima kasih. Arau, saya nak ulas satu aja lah ya. Yang kibar bendera Cina tu pun kita siasat. Yang kedua tu bukan siasat kibar bendera. Dia buat perhimpunan. Di bawah Akta Perhimpunan Aman ni, dia pun ada tertib dia je. Tanggungjawab penganjur, tanggungjawab peserta dan tanggungjawab polis. Jadi siasatan tu tentu. Dia bukan siasat pasal kibar bendera. Yang bendera Cina dikibar Cina memang siasatan dibuat. Memang ada peruntukan tertentu dalam kanun kesesaan yang tak membolehkan perbuatan itu. Dari siasatan berjalan. Itu tak isu. Baik, ha? Soal berapa ramai. Boleh tak yang berhormat masuk dalam sosial media? Tuan jawab. Jawab serta-merta. Ini kelemahan pihak kerajaan sekarang ni. Bila orang kata, dia tak jawab. Jawab. Benda tu sebenarnya semua kena ambil tindakan. Jadi kalau kita tak jawab, jadi orang duk hentam kita lah. Ya. Kami pula mempertahankan kerajaan. Bukan kerajaan pertahankan kerajaan. Terima kasih. Jadi saya lantik Arau pula. Saya lantik Arau jadi jurucakap saya untuk jawab lah. Baik. Datuk, penamatnya begini tu. 3R ni tu. Kalau kita semua ambil tanggungjawab, insya-Allah kita boleh meredakan suhu dia. Saya tekad dah di rumah lagi tadi nak baca satu kisah. Ya. Dia cerita kita begini ya. Dalam misi dakwah Nabi ni, ia adalah misi cinta dan kasih sayang. Bukan dakwah yang mengancam dan menakutkan. Dikisahkan melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada satu ketika ada 2 orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu pada Nabi perihal kaum musyrikin yang mengganggu kaum muslimin. 2 sahabat tersebut minta agar Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar musyrikin tersebut ditimpakan azab oleh Allah Taala. Namun Nabi jawab, sesungguhnya aku diutuskan bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk memberi rahmah dan kasih sayang. Duk tuan tu. Arau setuju dengan saya nah? Ya, jelas. Baik itu kita ni kan dalam bab-bab ni tu saya duk kunut nazilah sama kita lah. Hak tu rasa keterlaluan sangat. Kita beza cuma dari segi politik. Ali beza politik dengan Muawiyah. Ali tak kafirkan Muawiyah, Muawiyah tak kafirkan Ali. Ali tak kunut nazilah Muawiyah, Muawiyah pun tak kunut nazilah Ali. Beza politik. Kita ni sampai boleh bagi justifikasi dengan kunut nazilah, minta binasakan, timpa azab. Saya baca hadis tadi, hadis sahih. Jadi biar ada penghayatan peringatan buat kita dan buat semua. Duduk tentu dulu, satu. Yang kedua, saya pun nak sentuh yang saya dengar ucapan Marang baru-baru ni. Dia kata dulu dia ikut reformasi. Tapi bila reformasi ni masuk bertempur dengan polis pun saudara kita, maka dia pun back off. Kemudian dalam reformasi ni juga ramai kena tangkap yang masuk lokap kita. Setelah dari sejarah, Marang 1 minit pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah. Jadi ada berapa minit masuk, berapa hari masuk penjara? Masuk lokap. Masuk lokap. Ya. Masuk lokap lah. Masuk lokap biasalah. Ya. Ni baris kami ni masuk lokap. Yang lain berlari. Asal Seksyen 27, tak ada masalah lah. Bacok masuk lokap lagi. Dekat belakang waktu tu. Ada. Yang dulu masa dalam PAS yang kerap masuk lokap Kota Raja sebenarnya. Kita fahamlah yang tu. Tu abang kami dulu. Sangat je. Jadi jangan jadi alasan itu kerana bertempur dengan polis maka kita back off. Dalam sejarah PAS, polis pun mati kena bunuh ada. Jadi takkanlah back off kerana bertempur polis dalam demonstrasi maka back off. Itu alasan yang lemah. Sebab dalam sejarah perjuangan PAS 1951 hingga sekarang, saya boleh sebut secara fakta ada momen di mana bukan gas, polis pun mati. Jadi tak sahlah kita prolong tajuk-tajuk itu. Tak sah mengubah sejarah. Mari kita mula chapter baru. YB tentang Menteri. 3R ini.
YB Menteri. Cerita dia adalah kita nak sederhanakan YB Menteri. iklim politik supaya Malaysia boleh bergerak ke depan Yang Marang dengan lebih sebutkan gagah bukan lagi. tentang Aqulu bertempur qawli dengan hadha, polis. Astaghfirullahaladzim. Tapi ada campur tangan asing. Assalamualaikum warahmatullahi Campur tangan asing wabarakatuh. dalam gerakan reformasi. Itu faktanya. Yang Berhormat, kami Yang Berhormat, masa dah habis. Yang Berhormat, masa... kasih sayang ialah bagi peruntukan kat kami. Yang- Cakap mulut saya kasih sayang. Runding, Peruntukan runding, kat kami. runding. Ini Yang Berhormat- kebencian namanya. Masa dah cukup. Terima kasih orang muda rakyat Malaysia.